Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada sesi kali ini. Ya, hari ini subjek Pendidikan Islam tahun 1, tajuk Kelahiran Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Baik, kita akan ketahui lebih lanjut seterusnya. Baik, ini adalah gambar mengenai keluarga. Dalam bahasa Arab dipanggil usrati. Dalam bahasa Inggeris dipanggil my family. Dalam bahasa Melayu dipanggil keluarga saya. Dan dalam tulisan Jawi ditulis keluarga saya. Ada anak, ada budak kecil, lelaki, perempuan, ada mak ayah, ada atuk dan nenek. Ya. Alhamdulillah, kita masih ada lagi mak dan ayah. Dan ada sebahagian daripada kita masih lagi ada atuk dan nenek. Hargailah mereka semua, ya. Baik. Ini adalah mengenai biodata kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Itulah dia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Nabi itu? Nama penuhnya ialah Muhammad bin Abdullah. Siapa nama Nabi? Muhammad bin Abdullah. Tarikh lahir Nabi adalah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ustaz, kalau ikut kalender macam kita macam mana? Baik, pada masa tersebut tidak ada lagi kalender macam kita 1 hari bulan 2. Mungkin ada di antara kamu lahir pada 5 hari bulan 6 tahun 2012. Contohnya macam tu. Baik, pada zaman Nabi kalender macam itu masih tak ada. Masih lagi mengikut kalender bulan-bulan Islam yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal sampai habis. Itu kalender Islam, ya. Tarikh lahir Nabi 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Di mana tempat lahir Nabi? Di bumi Makkah. Tempat orang tunaikan ibadah haji itu, itu namanya di bumi Makkah. Dan Nabi berketurunan daripada bangsa Arab Quraisy. Daripada orang Arab. Keturunan orang Arab, ya. Baik, seterusnya, inilah salah silah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal-asal puncanya, susur galur. Dari manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Ayah Nabi, tengok dalam paparan kamu ini, yang bawah sekali itu adalah nama Nabi. Muhammad itu nama Nabi. Ya. Siapakah nama ayah dan ibu Nabi? Namanya Abdullah. Berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Aminah. Itulah dia. Nama ayah Nabi Abdullah. Nama ibu Nabi siapa? Aminah. Baik, kita tengok pula datuk Nabi. Datuk Nabi dari sebelah ayah namanya ialah Abdul Muttalib dan Fatimah. Datuk Nabi sebelah ayah namanya siapa? Abdul Muttalib dan Fatimah. Itu nenek dia. Dari sebelah ibunya pula bernama siapa? Atuknya Wahab berkahwin dengan Barrah. Itulah nama datuk dan nenek Nabi. Sebelah ayah ada, sebelah ibu pun ada. Ini salah silah keluarga Nabi. Baik, seterusnya. Sewaktu kelahiran Nabi, ada beberapa peristiwa yang berlaku. Kalau kita, sebelum ibu kita melahirkan kita, ibu kita rasa mengandung. Kemudian masa nak lahiran kita rasa sakit perutnya, kan? Ini peristiwa Nabi istimewa. Kerana apa? Yang pertama diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
ya, keistimewaan dia telah diceritakan oleh kitab-kitab yang terdahulu agama-agama samawi. Ustaz, apa tu? Okey, macam ni. Ya, sebelum turunnya Al-Quran yang kita guna sampai sekarang ni, ada kitab-kitab yang menjadi rujukan, ya, buat Nabi yang terdahulu, ya, antaranya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tiga kitab ini menjadi rujukan utama buat Nabi yang terdahulu serta buat panduan umat Nabi sebelum inilah. Kalau kita menggunakan kitab suci Al-Quran kan. Tetapi nama Nabi ni dah ada ditulis dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Ustaz, apa kitab tu? Baik. Kitab tersebut kamu tidak perlu tahu lebih lanjut kerana belum masanya lagi buat kamu tahu. Buat masa ini, sekadar yang kamu tahu, telah diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu. Baik, yang kedua apa? Cahaya yang terang menerang. Lihat, masa kelahiran Nabi ni, ya, berlakunya peristiwa yang cahaya terang menerang. Di mana Ustaz? Di bumi Syam. Terutamanya di bumi Mekah. Cahayanya terang menerang. Bukan bermaksud terang seperti waktu siang. Tak. Bermaksud cahaya itu tidak gelap. Ada cahaya-cahaya yang terang berada di ruang angkasa. Iaitu tanda-tanda keistimewaan Nabi. Yang ketiga, keturunan yang dihormati. Tengok. Nabi lahir daripada keturunan orang sekelilingnya hormat dengan ayah Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi, nenek Nabi. Jadi bukan calang-calang manusia Nabi ni. Lahir daripada orang yang terkenal. Orang yang dihormati sekelilingnya. Yang keempat, golongan pemimpin dan bangsawan. Tengok. Nabi lahir daripada keturunan orang yang berketerampilan mengetuai sesuatu. Bahkan daripada golongan bangsawan, golongan yang kaya. Tetapi ingat, Nabi tidak rasa ujub. Nabi berperasaan yang sangat tawaduk, sangat rendah diri. Tengok, ini Nabi. Sifat Nabi. Walaupun baginda lahir daripada golongan yang berkepimpinan dan bangsawan, tetapi Nabi sangat baik, sangat menghormati orang lain. Baik, yang kelima, pemegang kunci Kaabah. Kamu tengok kat Mekah tu kan, kalau orang tawaf tu dekat Mekah tu ada, di Kaabah tu ada pintu. Pintu tu boleh masuk ke dalam tau. Nak masuk bukan sebarang orang boleh masuk. Tetapi Nabi, ya, keturunannya adalah pemegang kunci Kaabah. Bermaksud apa? Daripada golongan yang mulia. Ya, Kaabah tu diceritakan dalam Al-Quran. Bumi Mekah, bumi Madinah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi tengok mulianya Nabi. Dan yang keenam, ya, peristiwa kelahiran Nabi ni, ya, memberi makanan kepada pengunjung Kaabah. Siapa yang bagi ni? Ini adalah datuk dan nenek Nabi. Abdul Muttalib ni, suatu peristiwa Nabi ni, datuknya terlalu seronok. Lalu datuknya memberikan makanan kepada sesiapa saja yang datang ke bumi Mekah, terutamanya mereka yang datang berkunjung ke Kaabah. Kaabah tu, dalam Masjidil Haram tu, mereka yang datang ke situ, datuk Nabi ni bagi makanan. Ya. Baik, seterusnya, inilah peristiwa, ya, peristiwa yang berlaku, ya, sewaktu kelahiran Nabi juga. Dan peristiwa yang berlaku sewaktu Nabi membesar juga. Yang pertama apa? Bapa baginda meninggalkan baginda dalam kandungan. Maksudnya apa?
sewaktu Nabi dalam kandungan ibunya. Siapa nama ibu Nabi? Aminah. Bapanya. Siapa nama bapa Nabi? Muhammad bin Abdullah kan? Abdullah itu wafat. Tengok Nabi. Tak dapat, tak sempat tengok wajah ayahnya. Tetapi Nabi ni sangat hebat. Sangat apa? Sangat sabar orangnya. Walaupun tak dapat melihat wajah ayahnya, tapi Nabi sabar sahaja. Sebab itu, Nabi digelar seorang anak yatim. Tengok. Seorang anak yatim. Kenapa? Tidak mempunyai ayah sewaktu lahir. Kerana apa? Bapanya telah meninggalkan dunia. Bapa Nabi dah meninggal. Dan sewaktu Nabi membesar, Nabi dibesarkan di mana? Dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Disebab perkampungan ini ada satu kelompok golongan. Golongan daripada kaum apa? Bani Sa'ad. Begitulah Nabi dibesarkan oleh kelompok kaum tersebut. Kerana apa? Kerana pada ketika itu, Nabi dibesarkan di perkampungan untuk menjaga apa? Menjaga sifat Nabi, tata tusila Nabi, Sebab itu Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi tidak dibesarkan di bumi Mekah, Tapi Nabi di bandar bumi Mekah, tapi Nabi dibesarkan di suasana perkampungan, yang mana perkampungan tersebut diduduki oleh Bani Sa'ad. Dan nama Nabi itu Muhammad. Kerana apa? Kerana maksudnya terpuji. Kalau kita contohnya Muhammad Hasan, nama ustaz. Muhammad Hasan, nama ustaz mula nama Muhammad kan? Terpuji. Hasan maksudnya apa? Baik. Baik terpuji. Terpuji yang terbaik. Macam tu maksudnya, Tapi nama Nabi Muhammad sahaja. Bermaksud apa? Terpuji. Dan Nabi juga ini seorang yang disayangi dan disenangi. Kenapa? Nabi waktu kecil tidak menyusahkan orang lain. Maksud tidak menyusahkan orang lain itu macam mana? Nabi menjadi budak yang baik. Nabi dengar kata orang-orang tua. Nabi menghormati orang tua. Nabi menyayangi orang-orang tua. Tengok, itu maksud seorang yang disayangi dan disenangi. Dan ibu susuan Nabi bernama Halimatus Sa'diyah. Ustaz, apa maksud ibu susuan? Okey. Ibu susuan ini adalah selain ibu kandung, ada wanita lain yang menyusukan Nabi. Ibu kandung Nabi namanya siapa? Aminah. Aminah menyusukan Nabi, kan? Tetapi ada lagi seorang wanita yang dapat menyusukan Nabi juga. Siapa nama wanita itu? Nama wanita itu adalah Halimatus Sa'diyah. Itulah nama ibu susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah. Jadi itulah serba ringkas salah silah keturunan Nabi. Salah silah keturunan Nabi, peristiwa yang berlaku kepada Nabi suatu kelahiran, di mana Nabi dibesarkan, siapa nama ibu susuan Nabi. Begitulah serba ringkasnya. Kalau dalam buku teks nanti kamu kena buka helai-helai kan. Ini sudah ringkaskan, Baik, kita telah habis, Dan nanti Ustaz akan bagi tahu setelah kamu lihat slide ni, Ustaz akan bagi tahu tugasan kamu pula. Mudah-mudahan tugasan yang akan diberikan nanti membuatkan kamu lebih faham. Baik, jazakumullah khairan katsira. Insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini di waktu yang lain, mungkin di tajuk yang lain. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.